Bolehkah majikan memecat pekerja kerana menolak vaksinasi COVID-19? Ini adalah soalan yang sukar. Kita perlu membincangkan beberapa aspek, pandangan majikan, pandangan pekerja, undang-undang, bagaimana negara-negara lain menangani masalah ini dan pertimbangan isu-isu praktikal. Apakah tugas majikan? Undang-undang di seluruh dunia menghendaki majikan menyediakan persekitaran kerja yang selamat bagi pekerja-pekerjanya. Sebagai contoh, di kilang, sifat kerja akan menghendaki para pekerja bekerja dalam hubungan yang rapat. Majikan yang bertanggungjawab akan memastikan supaya pekerjanya mendapat vaksin. Ini akan melindungi pekerjanya yang lain. Bukan semua pekerja ingin divaksinasi, tetapi mereka tidak boleh dipaksa juga. Kerajaan memerlukan persetujuan seseorang untuk divaksinasi. Adalah tidak praktikal bagi seseorang majikan untuk memaksa pekerjanya mendapat vaksin dan jika tidak dipecatkan dari kerja. Kedua, bukankah ia bergantung pada sifat pekerjaan? Sebagai contoh, seorang guru akan berada dalam kontak rapat dengan kanak-kanak dari semua peringkat umur. Sekiranya guru enggan divaksinasi, beliau boleh menjangkiti guru lain yang tidak divaksinasi dan anak muridnya. Jika begitu, adakah anda akan mengantar anak-anak anda ke sekolah seperti itu? Bayangkan jika jururawat dan doktor yang merawat pesakit COVID-19 enggan divaksinasi. Bolehkah kerajaan menjadikannya wajib dan jika mereka menolak akan dipecat? Seorang pekerja akan berpendapat bahawa ia amat kasar. Jadi, anda dapat melihat konflik di sini. Bagaimanakah konflik ini dapat diselesaikan? Apakah rungutan pekerja? Sebilangan pekerja enggan divaksinasi atas alasan agama. Pekerja lain mungkin berpendapat bahawa walaupun telah divaksinasi 2 kali, masih terdapat orang-orang yang dijangkiti dan dimasukkan ke hospital. Penolakan mereka kadangkala mungkin atas alasan-alasan yang munasabah. Jika seseorang wanita hamil menolak vaksin, ini tidak merupakan alasan yang baik untuk memberhentikannya dari kerja. Selain itu, mereka yang mempunyai penyakit imunokompromi atau penyakit lain tidak boleh divaksinasi. Bagaimana pula perspektif undang-undang? Perkara 5/1 Perlembagaan Persekutuan Malaysia menjamin hak untuk hidup. Kes Mahkamah Rayuan 1996 Tan Teck Seng dan kes Mahkamah Persekutuan 2011 Yusof bin Sudin memutuskan bahawa hak untuk hidup merangkumi juga hak untuk mencari nafkah. Oleh itu, majikan tidak dapat menghilangkan mata pencarian seseorang dengan mudah. Namun, terdapat undang-undang yang menangani situasi COVID-19. Apabila terdapat wabak penyakit berjangkit, Menteri Kesihatan boleh melakukan beberapa perkara. Beliau boleh mengisytiharkan kawasan itu sebagai kawasan yang dijangkiti. Menteri kemudian dapat mengeluarkan regulasi atau aturan-aturan untuk mengendalikan penyebaran penyakit berjangkit di daerah itu. Di bawah syarat-syarat tersebut, menteri dapat memaksa orang di daerah itu untuk menjalani rawatan atau diimunisasi. Seksyen 11 Aktah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1984 atau apa yang dipanggil PCIDA dalam bahasa Inggeris memberikan Menteri Kesihatan kuasa tersebut. Namun, kerajaan belum mengeluarkan peraturan seperti itu. Oleh itu, kerajaan tidak boleh menjadikan vaksin wajib di seluruh negara. Maka, majikan tidak boleh berpendapat bahawa setiap pekerja mesti mengikut undang-undang untuk divaksinasi. Kita kaji pula cara negara-negara lain menangani masalah ini. Sebagai contoh, di Australia, keputusan telah dibuat bahawa memaksa pekerja untuk divaksinasi merupakan diskriminasi. Majikan hanya mempunyai satu pembelaan terhadap tuduhan diskriminasi tersebut. Dia harus menunjukkan bahawa permintaannya adalah munasabah. Apakah yang dianggap munasabah dan wajar? Bukankah itu bergantung kepada keadaan dan fakta?
Sebagai contoh, adalah tidak praktikal bagi seseorang doktor untuk menolak vaksin jika dia merawat pesakit-pesakit yang dijangkiti COVID-19. Begitu juga kru penerbangan, pegawai kawalan sempadan atau pekerja-pekerja hotel yang selalu berhubung dengan orang-orang. Maka, bolehkah majikan mereka mendesak agar mereka diberi vaksin? Kita kaji beberapa pertimbangan praktikal. Langkah betul yang harus dilakukan oleh majikan adalah untuk mendidik pekerja mereka tentang bahaya tidak divaksinasi. Walaupun benar bahawa jika divaksinasi 2 kali, masih terdapat kemungkinan untuk dijangkiti, telah terbukti bahawa kemungkinan memulih lebih tinggi daripada mereka yang tidak divaksinasi. Kedua, majikan perlu mempunyai sebab atau alasan yang munasabah untuk memecat seseorang pekerja. Dalam keadaan semasa, jika pekerja enggan divaksinasi, ia bukan sebab yang munasabah untuk memberhentikan mereka dari kerja, melainkan jika pekerja bekerja di kawasan-kawasan tertentu yang memerlukan vaksinasi wajib. Sebagai contoh, kru penerbangan, mereka yang bekerja dengan orang tua atau orang yang kurang upaya, pakar-pakar perubatan, pekerja-pekerja hotel atau semua yang berada di industri makanan. Tetapi ini adalah keadaan-keadaan pengecualian. Pandangan saya sendiri adalah vaksinasi adalah tindakan sukarela. Hanya apabila vaksinasi diwajibkan oleh undang-undang, seseorang pekerja boleh dipecat atas sebab menolak vaksin. Terima kasih dan selamat sejahtera.